السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Muadzin yang memanggil kita, bahkan mengingatkan kita untuk datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai maut. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, maka dia akan dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan melalui saat kematian. Jadi sebelum tiba saat kematian itu, marilah sama-sama kita menemui Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meraih tawaran yang diberikan, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat berjamaah. Mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafdulu salatal jama'ati min salatil fadhi bi 27 darajah. Kelebihan mendirikan salat secara berjamaah berbanding dengan salat bersendirian, maka kata Nabi bi 27 darajah. Kalau seorang dapat satu, tapi kalau berjamaah dapat 27 kali darjat. Mudah-mudahan kita senantiasa berjaya mengambil peluang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kerana Nabi apabila menyampaikan sesuatu, sungguhnya yang disampaikan itu datangnya dari perkhabaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan imam, sebagaimana kita sebutkan tadi, mudah-mudahan kita senantiasa dapat salat di belakang imam. Sebelum tiba waktunya, kita akan disolatkan di hadapan imam. Seterusnya pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhwah Muslimin, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada malam ini, malam yang ke-6 dalam bulan Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah. Bulan yang antara bulan yang masyhur, kita sedia maklum. Yang paling famous Ramadan. Siapa tak kenal Ramadan? Atau kalau kita tanya anak kecil kita pun, dia boleh kenal Ramadan. Ramadan tu bulan puasa. Yang kedua bulan raya, bulan Syawal. Yang kemudian Rabiul Awal yang kita tahu bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita memperingati Maulidur Rasul, tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita senantiasa mengingati sunnah, jalan, tata cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah menetapkan menerusi surah Al-Ahzab di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakannya dengan laqad. Lam dan qad yang digabungkan artinya sesungguhnya. Allah menegaskan dalam bentuk dua kali penegasan menggunakan huruf lam dan qad. Demi sesungguhnya kata Allah, bagi kalian ini pada diri Rasulullah itu, pada tunjuk ajar Rasulullah, pada sunnah Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, merupakan contoh teladan yang paling baik. Kita cari role model, kita kata idol, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan. Allah yang Maha Adil
telah menetapkan. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat. Perutusanmu itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Dan antaranya bila dikatakan rahmat, tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala itu apabila Allah mengutuskan untuk kita Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang susuk tubuhnya macam nasyid tu, andai dapat ku tatap wajahmu, andai dapat ku kucup tanganmu, kita tak merasa tu semua. Tak macam para sahabat ridwanullahi alaihim, kita tak macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan para sahabat Al-Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak dapat kita nak mendakap tubuh Nabi, nak mengucup tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nak mengambil keberkatan daripada peluh Nabi yang baunya bau misk, bau minyak wangi. Tak dapat itu semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, sekalipun di dunia ni kita tak berpeluang berjumpa, melihat jasad tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menetapkan uswatun hasanah, contoh teladan pada tata cara kehidupan Rasulullah itu untuk kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersempena dengan Maulidur Rasul ini kita senantiasa berjaya untuk dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang paling besar hinggalah yang paling kecil. Kesemuanya dapat kita laksanakan kerana semuanya itu di atas dasar uswatun hasanah. Jadi insya-Allah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bab duduk dalam rumah-rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu ni, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita bahawa masjid, surau, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini disifatkan sebagai raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Dan begitu juga halaqat zikr, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis di mana kita diingatkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis di mana kita diingatkan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengambil peluang saban masa untuk berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam hadisnya yang kita sebutkan tadi. Ini insya-Allah tersambung siri perbincangan mukjizat ilmiah menerusi Al-Quran dan begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah tersambung pada malam ini, mana dalam pertemuan lalu kita telah bincangkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita lihat suatu hadis yang berkenaan dengan Gunung Ganang. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Gunung Ganang atau dalam Al-Quran menerusi surah An-Naba ayat 6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam naj'alil arda mihada. Dan seterusnya pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Gunung Ganang, wal jibala autada. Jadi Allah menyatakan dalam surah yang merupakan surah pertama daripada juzuk 30, iaitu surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka itu bertanya, berselisih pandangan, anin naba'il azim, tentang suatu perkhabaran yang azim, iaitu perkhabaran kiamat.
Jadi kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, alam naj'alil arda mihada, bukankah manusia ni dia nak kena observe, lihat persekitaran dia, lihat muka bumi. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami dah bentangkan muka bumi untuk manusia dengan kalau istilah sainsnya kita sebut ada geseran. Dengan adanya geseran kita boleh steady berjalan. Begitu juga kenderaan kita. Yang kemudian adanya gravity, tarikan gravity. Dalam siri perbincangan dulu pun kita dah sebut bahawa the center of gravity, pusat gravity bumi ni terletak di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Dengan bukti-bukti, fakta-fakta ilmiah yang menyokong, apa yang kita sebutkan itu tadi. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, bukankah kami telah menghamparkan, telah menjadikan planet bumi ini sebagai hamparan. Kalau tengok gambar satelit, dia bulat. Tapi kata Allah, mihada, ianya terhampar. Memang shape dia, bentuknya sphere, dan Allah sebutkan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak berbicara bukan saja dengan masyarakat Arab jahiliyah, bahkan juga dengan kita semua yang berada di zaman moden ini. Sebab itu salah sama sekali bila orang menyebutkan bahawa syariat Islam macam menutup aurat. Ini one of the Muslim woman, dia pernah sebut, dia pernah satu ketika dia pernah condemn, dia tak payah sebut siapa-siapa, dia pernah keluarkan satu statement. Dia kata tudung ni hanya untuk wanita-wanita Arab yang duduk di padang pasir tu. Sebab apa dia kena cover ni? Sebab ribut pasir. Jadi pasir masuk dalam kepala, masuk dalam rambut. Jadi habislah rambut tu. Dah kita ni duduk mana? Subang Bestari, Subang apa lagi? Kan? High class. Mana ada ribut pasir apa ni semua. Jadi apa perlu kita pakai cover ni, tudung apa semua ni. Dia nampak tudung itu, iaitu menutup aurat itu, sesuai dengan keadaan geografi orang duduk padang pasir. Dia nampak macam tu syariat itu tadi. Itu pada view dia, pada pandangan dia semata-mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah menetapkan bahawa setiap sesuatu itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, pasti ianya mengandungi hikmah yang tersendiri, yang sebagaimana kita sebutkan, kalau dikaitkan dengan perkara-perkara berkenaan dengan mukjizat ilmiah, banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang jumlah ayatnya 6236 ayat ini, dan begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengeluarkan statement, kenyataan hadisnya itu, ianya dianggap sesuatu yang weird, pelik. Pelik bukan saja oleh generasi tabi'in atau tabi'in, bahkan oleh para sahabat sendiri, mereka pun kurang faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pertemuan lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah sebut satu hadis yang Nabi menyatakan sesungguhnya di dasar lautan itu ada api. Dan sahabat ketika itu yang belum pernah menyelam, yang belum ada kapal selam, yang belum dapat beli kapal selam Perancis, apa semua tu kita dah sebut dulu. Tapi walaupun mereka dalam keadaan tak faham, tapi mereka beriman, yakin 100% keyakinan mereka pada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila jumpanya fakta yang menyatakan di dasar lautan tu ada letusan gunung berapi, iaitu di zaman moden apabila manusia dapat mencipta kapal selam, kemudian dapat mencipta satelit dan pelbagai peralatan sehingga dapat meneroka dasar lautan, menjauh ke dalam dasar lautan sana. Artinya samalah dengan perkara lain, termasuk yang nak kita sebutkan ini
iaitu berkenaan dengan gunung ganang. Jadi kata Allah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini terhampar. Dan seterusnya, wal jibala autada, dan gunung ganang itu sebagai autada, sebagai pasak. Apa boleh kita faham kalau pasak? Kita buat kemahan guna pasak. Pasak takkan yang ini tanah, telah ni pasak, takkan pacak begitu je. Tentu kita tanam sampai ke dalam. Kita make sure dia kuat, dia boleh mencengkam. Jadi begitu juga. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan gunung ganang itu sebagai pasak. Kan kalau pasak, kalau katalah ni panjang ni pasak ni, paling begitu je, sikit je yang keluar. Yang keluar di atas yang banyaknya di dalam tanah itu sendiri. Jadi begitu juga bila mana Allah Subhanahu wa taala. Dua perkataan je. Just two words. Tapi dua perkataan itu mengundang suatu, bukan kontroversi. Dia tak mengundang kontroversi. Dia tak macam cerita apa. Listen. Kata orang lah, saya pun tumpang tengok aja. Orang bagi saya tengok. Listen. Apa listen ni? Tak. Dia bukan mengundang kontroversi tu, tak. Maksudnya, dia mengundang kita, bahkan mengajak kita untuk membuat kajian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan gunung ganang itu sebagai pasak? Dah ni orang tarah ni, gunung ganang, bukit, tanah guntur. Kan kata saya memadankan muka pula tanah guntur. Tak. Na'udzubillahi min zalik. Saya minta Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya daripada menyatakan padan muka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita nak sebutkan sepakar mana pun manusia dalam bidang-bidangnya masing-masing, itu tidak menjadikan kita untuk menoktahkan kajian kita, untuk menoktahkan kesungguhan kita untuk mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya kita lihat, sebelum kita sebutkan lebih panjang apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan perkataan autada, autad sebagai pasak itu tadi, kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya. Hadis ni kalau tuan-tuan nak buat kajian lebih mendalam, boleh baca buku Al-I'jazul Ilmi fil Ahaditsin Nabawiyah, iaitu mukjizat saintifik menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar dari Mesir. Boleh baca kitab dia, boleh beli dan boleh lihat penjelasan lebih lanjut di situ. Cuma kita nak petik di sini hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata mereka berdua? Haddatsana Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan. Hadis ni biasanya kita ambil jalan periwayatan dia begitu, daripada satu generasi ke satu generasi menyampaikannya. Jadi haddatsana Muhammad ibn Bashar, Muhammad bin Bashar telah menceritakan pada kami. Qala, dia berkata, haddatsana Yazid bin Harun. Artinya apa? Yazid bin Harun telah menceritakan, telah menyampaikan kepada Muhammad bin Bashar. Baik, siapa pula yang menyampaikan kepada Yazid bin Harun? Katanya haddatsana Al-Awwam ibn Hausyah. Itu seorang yang bernama Al-Awwam ibn Hausyah telah menceritakan, telah menyampaikan hadis ini kepada Yazid bin Harun. Manakala Al-Awwam bin Hausyah mengambilnya daripada Sulaiman bin Abi Sulaiman, dan Sulaiman bin Abi Sulaiman ini mengambil hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik iaitu salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak dapat royalty. Dia tak dapat royalty. Lagilah minyak, lagilah dia tak dapat royalty minyak.
Saya tak kata siapa-siapa ni, tapi kalau ada yang terkena, nasib lah. Kan? Jadi walaupun Anas bin Malik ni tak dapat royalti minyak, ya, tapi dia tidak dizalimi. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengangkat darjatnya sebagai, ya, kekasih, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang zalim, ya, yang tak bagi royalti itu, bagilah, ya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampaikan hak Allah itu kepada orang yang berhak, ya. Begitu. Jadi balik hadis ni tadi cakap pasal royalti pula. Saja teringat ni, dia nak bagi tahu, ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, dia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak bila baca hadis, banyak sebut nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Maknanya, ya, dalam masa yang sama kita mendoakan royalti untuk Anas bin Malik yang menyampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat royalti ke? Masya Allah. Kan Nabi dah pesan. Di mana Nabi pesan? Di masa Hujjatul Wada', masa haji wida', haji perpisahan. Apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Itu kan pesan Nabi. Maknanya, bila kita sampaikan suatu perkara yang baik dan kita berdalilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita sudah menunaikan perintah atau kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, and for sure, of course, kita dapat royalti kerana menyampaikan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi kata Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca dulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita lihat maksudnya, ya. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lamma khalaqallahu al-ard ja'alat tamidu fa khalaqal jibal fa'ada biha 'alayha fastaqarrat. فجعلت الملائكة من فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح عفوا قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. Ini salah satu daripada hadis yang boleh kita kategorikan sebagai hadis qudsi, di mana hadis ini dalam bentuk soal jawab. Soal jawab siapa? Soal jawab di antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Macam Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita menerusi ayat berkenaan tentang khalifah. Dalam surah Al-Baqarah apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sehinggalah ayat seterusnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ni tadi, Allah menyatakan sungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Lalu malaikat tanya, adakah engkau nak menjadikan orang yang menumpahkan darah, membuat kerosakan? Lalu Allah jawab balik, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Soal jawab di antara Allah Subhanahu wa taala. Macam jugalah kita senantiasa bersoal jawab antara guru dan murid, antara orang yang bertanya dengan orang yang menjawab. Tak bolehlah dia sekat kebebasan bertanya tadi. Listen.
Listen lagi. Contoh ni contoh. Kan? Ya. Biarkan dia bertanya, lepas tu jawablah. Jadi nak sebut dalam hadis ini tadi, di mana Nabi SAW menyatakan suatu soal jawab di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Apa dia? Lamma. Apa maksud lamma? Bukan lama. Lama tak nampak. Itu bahasa kita, lama. Ni lamma ni maksudnya ketika mana? Ketika mana apa? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi. Start. The beginning. Masa formation. Masa pembentukan of the earth. The world ni, alam semesta ni Allah menjadikan bumi. Ja'alat tamidu. Maksud ja'alat tamidu. Jadi bumi ni dia jadi ngembang gitu dan dia dalam keadaan tidak stabil, tidak steady. Baik. Kemudian proses terusnya fa khalaqal jibal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gunung ganang. Baiklah, Allah jadikan gunung ganang. Orang tanya balik. Kan, macam mana caranya? Macam mana prosesnya? Jadi apa dia? Kata Nabi, fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat. Apa kata Nabi? Fa'ada biha 'alaiha. Macam mana kita nak faham kataan fa'ada biha 'alaiha? Maksudnya, kalau ikut literal dia, kataan dia ada. Dia balikkan dengannya, dengan gunung tadi, 'alaiha. Di atasnya, iaitu di atas bumi ni tadi, fastaqarrat, maka dia pun kekal dan dia pun jadi stabil. Jadi kita tengok huraian daripada part ni, bab berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gunung ganang ini tadi. Fata'ammal fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam likayfiyati khalqil jibal. Jadi kata penafsir hadis di sini, perhatikan dia kata ucapan atau pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentunya pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi dapat information ni tadi? Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Muhammad bin Abdullah ni dia bukan geologis, dia bukan seorang pakar kaji bumi. Dia kaji batu-batan, tanah-tanah, and then dia buat based on observation, dia keluarkan buku, keluarkan hasil penelitian. Dia dapat semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala menerusi reveal knowledge, menerusi ilmu ladunni, iaitu ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kita sebutkan dalam disiplin ilmu terbagi pada dua. Satu ilmu ladunni, iaitu ilmu yang Allah kurniakan pada para nabi dan rasul dalam bentuk reveal knowledge, dalam bentuk ilmu wahyu. Dan yang satu lagi ilmu kasbi, yang macam kita mengajilah, kita masuk sekolah, kita belajar lessons, mata pelajaran, sambung masuk universiti, kemudian kita teruskan. Sebab itu konsep menuntut ilmu ni, macam kita sebut tadi, tiada noktah minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah ke liang lahat, sampailah kita meninggal dunia. Di mana pun kita berada, kita cari peluang untuk menguasai, mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa huraian daripada ucapan Nabi ni? Kalau tengok literal dia, fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat. Maknanya dipulangkan, ada ya'udu maknanya pulang, dengannya, dengan gunung tadi, 'alaiha, ke atasnya, ke atas bumi. Apa boleh kita faham di situ? Maksudnya dia kata anna khalqaha kana bi khurujiha min al-ardi wa 'audatiha 'alaiha. Iaitu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah keluarnya gunung tadi. Dia keluar daripada mana? Minal ard, daripada bumi. Dia keluar begitu, dimuntahkan. Mana kita dapat ni? Macam mana hadis Nabi ni boleh ditafsirkan sebegitu rupa? Sahabat mana yang bagi tahu macam mana gunung tadi diciptakan, dikeluarkan? Sebab Nabi sebut ringkas.
Tapi kemudian dapat kita fahami, dia keluar daripada dalam perut bumi itu, lapisan-lapisan tu, layers dia tu keluar macam gunung berapi, mengeluarkan lavanya, dan kemudian dia kekal berada. Gunung ganang yang kita tengok ni, Mount Everest, gunung ganang semua ni, dan menjadikannya stabil, kata Nabi SAW. Baik, sebelum kita urai berlanjut, kita lihat maksud hadis secara umum, kerana dia panjang tadi. Jadi bila Allah telah menjadikan bumi dan kemudian Allah jadikan gunung, yang menjadikan bumi itu stabil dengan adanya gunung ganang tadi, maka apa yang berlaku? Fa'ajabatil malaika. Malaikat pun kagum dengan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak memulakan surahnya dengan sabbahalillah. Yusabbihu lillah, sabbih isma rabbikal a'la. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan kita. Apa dia antaranya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya senantiasa bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malulah kita. Malulah saya, malulah kita semua kalau kita tak mensucikan Allah, tak bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok pokok, kita sepak-sepak je pokok tu, sedangkan pokok itu Allah jadikan untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bila tengok Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan kemudian dijadikan gunung ganang dalam proses yang kita sebutkan tadi, malaikat kagum, impress. Dan malaikat bertanya, Ya Rabb, Ya Allah, hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal? Adakah lagi, dia kata, makhlukmu yang lain yang kau jadikannya lebih hebat, lebih dahsyat daripada gunung ganang, yang boleh menjadikan bumi ini daripada tamidu tadi jadi fastaqar, jadi steady. Lalu jawapan dari Allah, na'am, ya, ada. Apa dia? Al-hadid, iaitu besi. Dulu kita dah sebut proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi. Besi ini bukan melalui proses pereputan petroleum, macam petroleum tu kan, mereput kemudian jadi petroleum, jadi minyak gali. Tapi besi ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anzalnal hadid, dan kami turunkan. Macam mana turunkan? Orang fikirlah, macam mana besi Allah turunkan? Seketul besi tu. Tak. We send down. Tengok translation Quran in English, we send down. Send down maknanya di atas ke bawah. Ternyata bila manusia dapat membuat kajian, fahamlah mereka bahawa the formation ion-ion besi ni, dia bukan melalui proses pereputan, tapi sejak awal lagi, masa the formation of the universe tu, dia berlaku proses macam-macam teori lah. Orang keluarkan Big Bangnya, entah macam-macam teori lagi. Yang penting bila Allah Subhanahu wa taala berfirman 1400 tahun dahulu memberitahu kita, dan kami turunkan besi itu, artinya Allah nak bagi tahu kita besi ini telah wujud sejak mula terjadinya proses pembentukan bumi, bukan melalui proses pereputan. Sampailah kita sekarang pandai gali biji besi, memanfaatkan besi. Baik, balik kepada bab gunung ni tadi. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada yang lebih hebat daripada gunung ganang, iaitu besi. Malaikat tanya lagi, kerana sifat ingin tahu yang begitu tinggi, entusiastiknya, bersungguh-sungguhnya para malaikat untuk mengetahui, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Memberikan targhib untuk kita, memberikan satu motivasi bahawa bila kita melangkah ke suatu tempat, untuk kita niat kita untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, malaikat mendoakan kesejahteraan untuk kita. Kerana malaikat adalah makhluk yang
begitu. Dalam hadis ini disebutkan, malaikat tanya lagi dan lagi dan lagi. Sifat ingin tahu. Jadi mudah-mudahan dengan khabaran daripada Nabi ni, mana malaikat mendoakan keredaan untuk kita. Hatta al-hitana fil bahri, sehingga ikan-ikan di laut pun mendoakan untuk kita yang bersemangat untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, bila Allah bagi tahu, begitu malaikat tanya lagi, qalu ya rab, fahal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid? Ada tak lagi ciptaanmu yang engkau jadikan yang dia itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada besi? Lalu Allah menjawab, na'am, ada. An-nar, iaitu api. Api. Dalam perkataan ini, an-nar bukan maksud neraka, tapi maksudnya api. Walaupun dalam masa yang sama, an-nar juga boleh membawa maksud neraka. Tapi dalam hal ini, maksud an-nar di sini, dalam hadis qudsi ini, kata Allah, ialah api. Lihat buktinya, api boleh meleburkan besi. Baik, sambungan dia. Malaikat tanya lagi, ya Rab, fahal min khalqika syai'un ashaddu minan nar? Ya Allah, ada tak lagi ciptaanmu yang kau jadikan yang dia itu lebih hebat dari api? Naam, kata Allah. Jawapannya ya. Al-ma', iaitu ma'. Apa ma' ni? Ma'. Kalau kita ma' ni ibu lah. Tapi al-ma' ni maksudnya air. Air kata orang Perak. Air. Air itu lebih hebat daripada api, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat tanya lagi, ya Rab, fa'al min khalqika syai'un ashaddu minal ma'? Ada tak lagi ya Allah ciptaanmu yang kau jadikan yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada api, daripada air? Lalu Allah menjawab, na'am ar-rih, ya ada, iaitu angin. Angin tu lebih hebat daripada air. Sehingga kalau kita tengok yang menggerakkan ombak itu ialah kesan kepanasan cahaya matahari dan pergerakan angin. Baik, seterusnya malaikat tanya lagi, ya Rab, fahal min khalqika syai'un ashaddu minar rih? Ya Allah, ada lagi tak yang lebih hebat daripada angin yang kau jadikan? Ada, kata Allah. Naam. Siapa? Apa atau siapa? Naam, kata Allah, Ibnu Adam, iaitu seorang anak Adam, seorang zuriat, keturunan Adam. Apa dia buat? Tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminihi yukhfiha min shimali. Di mana anak Adam ini tadi, dia bersedekah dengan suatu sedekah. Bisa sedekah dengan tangan kanan dia, tangan kiri dia tak tahu. Iaitu menunjukkan tingginya martabat keikhlasan seorang anak Adam itu. Bukan diukur dengan banyaknya dia bersedekah, bukan dengan kuantiti jumlah tadi, tapi dengan ketinggian keikhlasan dia. Dia mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak harap langsung keredaan manusia ataupun balasan daripada manusia. Yang ini dia lebih hebat daripada segala-galanya, lebih hebat daripada apa tadi yang malaikat tanya tadi, lebih hebat daripada angin, air, api, besi, gunung ganas. Begitu. Jadi fokus perbincangan kita nak ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Walaupun sebahagian daripada para muhaddisin, daripada ahli hadis, menyatakan hadis ini diklasifikasikan sebagai hadis gharib, hadis yang pelik. Pelik kenapa? Pelik kerana di sini ada perawi dia. Ini saya sebut kerana amanah ilmiah. Supaya bila tuan-tuan belajar hadis, tempat yang lain ataupun tengok dalam buku kata hadis ni gharib, jangan kata hukumkan hadis ni palsu. Tidak. Dia cuma standard dia gharib. Kenapa? Kerana di sini ada perawi bernama Sulaiman bin Abi Sulaiman. Kenapa dia pelik? Kerana dia seorang aja ambil daripada Anas bin Malik. Itu saja komen para muhaddisin. Bukan maksud dia hadis ni tidak sahih, tidak. Sekadar situ. Jadi bahagian pertama, the first part, the beginning tadi, di mana tersebutkan, kita ambil ini sebagai perbincangan berkenaan dengan
Tajuk kita wal jibala autada. Allah menjadikan gunung ganang ini sebagai pasak. Dah kalau kata pasak, macam kita contohkan tadi, yang dalam tu dia lebih lebih banyak, lapisan dalam tu lebih banyak daripada yang di atas. Kerana sesuai dengan sifat dia sebagai pasak bumi. Baik. Sebelum itu, kita lihat ayat-ayat yang berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita tentang gunung ganang. Semuanya ada 10 tempat. Semuanya ada 10 tempat selain daripada surah An-Naba yang kita sebutkan tadi. Saya sebutkan nama surah dia dan nombor-nombor ayat dia untuk catatan tuan-tuan dan puan-puan, nanti boleh buat perbincangan lanjutan dan boleh sebar-sebarkan insya-Allah. Baik, yang pertama dari ayat dari surah An-Nazi'at ayat 32 dan 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Manakala kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ini, wal jibala arsaha, kami jadikan gunung ganang itu sebagai arsa. Sama macam dari surah An-Naba tadi, autada, iaitu sebagai pasak yang menetapkan, yang menstabilkan kedudukan planet bumi ini, yang tidak ada tali untuk menggantungkan bumi. Ada kita tengok gambar satelit bumi itu atas dia ada tali, macam kipas angin pusing ni ada cangkuk dia untuk digantungkan. Tak ada. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu mula-mula belajar sains di sekolah rendah, tengok bumi tu, globe tu kan, kemudian dengan planet-planet lain, saya bayangkan macam ni rupanya bumi. Rupanya bumi ni dia dalam orbit dia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan apa-apa sokongan, gantungan. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua tadi kita sebut 10 tempat, surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga surah Al-Hijr ayat 19. Yang keempat surah An-Nahl ayat yang ke-15. Dan yang keenam surah Al-Anbiya ayat 31. Cerita sikit dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-31 ni, sebenarnya dia sambungan daripada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 tu adalah merupakan, saya baca ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Maksudnya, apakah orang-orang kafir? Kalau orang tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini awalam yaral ladzina kafaru, baik macam mana orang beriman? Maksudnya dalam ayat tadi, apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan? Baik orang beriman for sure mereka dikendaki untuk memperhatikan, dan hasil pemerhatian mereka itu hendaklah mereka mendapatkan keyakinan. Macam perbincangan yang jadi polemik. Bagi satu pihak dia tidak menemui jalan penyelesaian, dia jumpa jalan buntu. Isu apa? Isu kalimah Allah. Bagi kita orang Islam, baik, kerja kita apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Allah menghendaki untuk kita menerusi Nabi SAW menyatakan kepada manusia siapakah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hari-hari kita celik je mata, kita plan, hari ni aku nak terangkan fa'lam annahu la ilaha illallah ni kepada siapa? Targetlah. Kalau targetnya hari ni kita nak terangkan pada Lim Chong Wei pula dah. Lebih kurang begitulah, kan? Kita jumpalah dia. Explain. Allah ni macam mana, sifat Allah, sifat rububiyah Allah, sifat uluhiyah Allah, al-asma' was sifat, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita jelaskan pada dia. Sampai dia faham, then it's up to him. Terpulang pada dia. Dia nak bow down sujud tak pada Allah Subhanahu wa taala.
dah lepas tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja kita boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Ya. Saya bukan nak memanaskan benda yang memang dah panas. Ya. Tapi itulah sebenarnya hakikat, kewajipan kita semua. Every now and then kita bersyukur menjadi orang beriman, orang Islam. Jelas, ketahuilah tiada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kesempatan untuk berucap di dalam gereja sekalipun, maka kita sampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak perlu kita nak ambil hati dengan kita tak payah menerangkan la ilaha illallah. No way, no excuse, no compromise. Dia tetap la ilaha illallah, tiada zat yang layak untuk disembah melainkan Allah. So, siapa yang menigakan Tuhan, Trinity, dia keluar daripada la ilaha illallah. Siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar daripada la ilaha illallah. Jadi manusia semuanya dikendaki untuk mengetahui bahawa apa? La ilaha illallah. Jadi begitulah ayat daripada surah Al-Anbiya ni menyatakan apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan. Dulu 1400 tahun dulu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bukan saja pada orang kafir, musyrikin Makkah, Arab jahiliyah, bahkan pada sesiapa pun yang baca ayat Al-Quran ni dalam zaman apa pun, hendaklah dia faham sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa kata Allah? Annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Asal usulnya langit dan bumi ini dia satu, bercantum, kata Allah. Ratqan. Fafataqnahuma, kemudian kami leraikan dia. Ada orang dia bawa teori Big Bang, gedebang, gedebung. Jadi apa? Jadi universe. Ada orang dia argue balik, dia against the theory. Kalau meletup, taklah jadi bumi, taklah jadi Neptune, taklah jadi Zuhal. Okay, fine. Pakailah teori apa pun. Tapi yang penting Allah dah memberitahu kita 1400 tahun dahulu bahawa ini proses yang telah pun berlaku. Dan bila Nabi SAW menyatakan tadi, kan tadi Nabi sebut tentang proses pembentukan bumi. Kita boleh juga buat soal jawab. Kita tanya, Nabi hadir ke masa proses tu? Apakah Nabi menyaksikan proses bumi ini dibentuk? Of course, jawapannya tidak. Adam alaihi salatu wassalam pun belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi dan Allah jadikan Adam. Tapi bila Nabi SAW memberitahu ini, artinya ini ilmu wahyu dari Allah. Nabi sampaikan pada kita untuk kita jadikan pedoman bila mana kita berhadapan dengan perkara-perkara yang meminta kita untuk menjelaskan, menerangkan pada orang yang tak tahu. Sebab itu Allah kata apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Soalannya sama ke dengan orang yang tak kenal Allah? Orang yang mensyirikkan Allah? Dah tentu jawapannya tak sama. Maka kerja kita sebagai orang yang ya'lamun dalam ayat ini tadi ialah memberitahu, memahamkan orang yang tidak mengetahui ini tadi. Sebab itu kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang senantiasa mengingati Allah ini ialah ulul albab. Dan sebab itulah kebiasaan Nabi SAW. Tadi kita mulakan dengan ayat berkenaan dengan sunnah. Ini bulan Rabiul Awal, Mauludur Rasul, sunnah Nabi SAW. Apa antara sunnah Nabi? Kita bangun dengan tergesa-gesa. Teringat jam Damansara, tol jam. Kita pun lupa sunnah Nabi SAW. Bangun, baca doa. Dan Nabi baca apa? Tadi cakap pasal ulul albab tadi. Itu ayat yang mana
Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ulul albab, iaitu mula daripada ayat 91 surah Ali Imran sampailah penghujung surah Ali Imran yang mulanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Ini yang kita sebut tadi sebagai sunnah, a day with the prophet sallallahu alaihi wasallam, sehari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat jumpa, lihat wajah susuk tubuh Nabi tak mengapa. Tapi taklah maksudnya kita tidak dapat a day with the prophet sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah sunnah Nabi. Ayat Al-Quran tadi, surah Ali Imran tadi bercakap tentang ulul albab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sebagai, Allah jadikan kita sebagai ulul albab dengan sifat-sifat ulul albab yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan melalui surah Ali Imran tadi. Jadi sebut tadi semua ada 6 tempat di samping ayat dari surah An-Naba tadi yang menerangkan tentang gunung ganang. Itu juga dalam surah Al-Anbiya tadi ayat 31. Yang keenam, surah An-Naml ayat 61. Dan yang ketujuh iaitu surah Luqman ayat yang ke-10. Baik, tadi kita sebutkan di mana bila mana Nabi SAW sebut secara bahasanya, secara literalnya, iaitu fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat. Apa kata Nabi? Allah mengembalikannya dengannya, dengan gunung ganang tadi, di atasnya, di atas bumi, dan tetaplah dia. Nampak macam pusing-pusing bahasa tadi, berbelit-belit. Tapi ada ayat Al-Quran yang sebenarnya Nabi SAW menerangkan pada kita hakikat proses kejadian gunung ganang itu. Apa dia? Iaitu menerusi surah Luqman ayat yang ke-10 yang permulaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alqa fil ardi rawasiya. Wa alqa fil ardi rawasiya. Apa maksud alqa? Dia boleh membawa maksud mencampakkan atau mengeluarkan, memuntahkan. Kita tahu di antara proses kejadian gunung ganang ni di peringkat awal dulu ialah proses yang disebut dalam bahasa Arabnya sebagai al-burkan, iaitu letusan gunung berapi. Meletup, keluar lava tadi, dan kemudian dia sejuk, dia membeku, mengeras, jadilah gunung ganang. Begitu. Itu maksudnya di sini isyaratun ila tariqati allati takawwanat biha al-jibal al-burkaniyah biilqa'i maddatiha min batinil ardi ila al-a'la thumma 'audatuha litastaqirra 'ala suthil ardi. Maksudnya iaitu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Bila kata isyarat tu petunjuk, kan? Macam kita lah, saya nak cepat sangat, dah kuning lah, patutnya bersedia untuk berhenti. Tapi terbalik. Dah kuning dah ni. Tekan masuk gear 3, pecut, kan? Dah tengah-tengah tu merah, nasib lah, kan? Itu saya lah tu, tuan-tuan tidak, tuan-tuan baik. Sentiasa ikut peraturan. Jadi isyarat maksudnya petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pada kita cara, the way, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung ganang ini dengan proses letusan gunung berapi, mengeluarkan isi kandungannya, perut bumi itu, yang kemudian mengeras dan menjadikan bumi ini dalam keadaan stabil dengan proses yang disebutkan tadi. Seterusnya yang ke-8 surah Qaf ayat yang ke-10, yang ke-9 surah Fussilat juga ayat yang ke-10, dan yang terakhir yang ke-10 surah Mursalat juga ayat yang ke-10. Jadi itu kita sebut tadi ada 10 atau 11 tempat dalam Al-Quran, 11 surah, 11 ayat yang menerangkan pada kita tentang gunung ganang, tentang kepentingan gunung ganang, proses terjadinya gunung ganang. Bukan maksudnya tak boleh usik langsung gunung ganang. Apa tak usik, orang lanyak dah. Orang gondolkan dah bukit gunung ganang semua atas nama pembangunan. Cuma macam kita teringat dululah orang kata engineer Titanic, dia kata don't worry, ini tak boleh tenggelam punya, ini confirm.
Eh? Ini kapal terbaik waktu itu dan memang tak boleh tenggelam. Baru sekali belayar dah tenggelam selama-lamanya. Di dasar lautan. Maknanya jangan mendabik dada. Sekalipun kita ada kepakaran dalam bab geologi, dalam bab gunung ganang, dalam bab tanah tani. Oh, don't worry. Kita boleh cut ni, bukit ni. Kita boleh letupkan guna C4. C4 pula. C apa-apalah kan. C5 ke, C apa-apa. Kan. Kemudian kita nak buat jalan, buat pembangunan. Baik, tak apa. Cuma, teruskan buat kajian. Jangan mendabik dada dengan kemampuan teknologi, dengan maklumat, dengan ilmu yang kita ada itu, dan stop. That's it. Kita tak nak buat kajian lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan Gunung Ganang itu sebagai apa? Sebagai pasar. Kalau nak usik sekalipun, dia mesti dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, telah tetapkan. Jadi sebagai kesimpulan daripada tajuk berkenaan dengan Gunung Ganang, tajuk Gunung Ganang, kemudian kita jelaskan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi yang diriwayatkan daripada yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Jarir dalam tafsirnya, dan begitu juga Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Hadis ini daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga Al-Imam Abdul Walid Al-Azraqi dalam kitabnya Tarikh Makkah mengeluarkan hadis ini daripada Sa'id ibn al-Musayyab. Sahabat bernama Sa'id ibn al-Musayyab menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bersabda, "Kanatil Ka'batu khush'atan 'alal ma' faduhiyat minhal ard." Ni hadis ni sahih. Cuma dari segi maknanya dia dikategorikan sebagai pelik. Diklasifikasikan sebagai pelik. Kenapa pelik? Dia pelik dari segi makna. Baik, kalau pelik dari segi makna, maksudnya kita tak payah ni ke? Tak payah guna. Bukan tak payah guna. Kalau kata pelik, maka kajilah dia sampai dia tak jadi pelik. Macam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Orang kata Muhammad gila lah. Dia kata dia boleh pergi balik dalam masa one night, dia kata. Dalam journey dia. Orang makan masa berbulan daripada Makkah nak pergi ke Jerusalem. Sekarang, pelik lah. Apa dia pelik? Berapa minit je kalau naik pesawat, naik kapal terbang. Begitulah. Sama juga macam hadis ni. Kenapa dia sebut pelik? Kerana maksudnya, kata Nabi, "Kanatil Ka'batu khush'atan 'alal ma' faduhiyat minhal ard." Dia apa dia maksudnya? Kaabah tu, kata Nabi, adalah Kaabah itu khush'atan 'alal ma'. Dia berada merupakan bukit kecil di atas air. Apa ni? Kaabah merupakan bukit kecil di atas air. Faduhiyat minhal ard. Kemudian dijadikan daripadanya, pada situ, al-ard, bumi. Siapa boleh elaborate? Siapa boleh terangkan? Siapa boleh explain? Waktu itu, belum ada lagi peralatan canggih. Tapi sahabat, yang mereka ni berhati mulia, mereka sampaikan hadis ni. Sampai pada zaman moden ini, sampai orang boleh buktikan benarnya cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kalau kita tengok, apa? Kita nampak Kaabah tu, gambar Kaabah tu kita nampak segi empat warna hitam. Dan Nabi kata bukit kecil. Macam mana bukit kecil? Atasnya Kaabah, kemudian atas air. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kajian demi kajian dibuat, orang buat kajian tentang batu batan, tentang tanah tani. Orang ambil contoh batu batan dari Mekah, khususnya daripada bahagian bawah. Lapisan tanah, lapisan batu yang di atasnya itu ada Kaabah. Orang buat kajian. Ternyata bila mereka bandingkan dengan batu batan lain, ambil batu batan daripada Asia Tenggara, ambil daripada Amerika, ambil daripada Eropah, ambil daripada Mongolia sikit. Mongolia kan? Mongolia. Ambil daripada Mongolia sikit, ambil daripada mana-mana lah. Batu batan ni semua. Banding.
ternyata batu batan yang ada di bawah tu, contoh batu batan yang berada di bawah binaan Kaabah itu merupakan the oldest batu batan yang tertua di atas muka bumi. Maknanya apa? Maknanya bila Nabi kata, dia kata begitu, maknanya asal usul bumi ni dia berasal daripada mana? Puncanya, startnya daripada Makkah Al-Mukarramah melalui pembuktian batu batan tadi. Hatta kalau orang tak kaji tentang batu batan tu tadi, sahabat, tabi'in, generasi sebelumnya, mereka tetap yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada satu-satu generasi mereka kurang faham apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya kajian-kajian seperti ini sebenarnya memudahkan our understanding, mendekatkan kefahaman kita pada hadis yang dianggap pelik ini tadi. Yang kedua, bukanlah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita bayangkan pada pemikiran kita Kaabah, bentuk 4 segi itu, tetapi yang dimaksudkan ialah the buq'ah, the place itself, iaitu tempat di mana Kaabah itu berada, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Di situlah bermulanya proses kejadian bumi ini tadi, sehingga yang kita sebutkan secara ringkasnya dalam kajian menyebutkan bila mengembang sehingga membentuk benua yang disebut Pangea, benua Pangea, sehingga kemudian berlaku proses lagi sampailah terjadinya kepulauan Indonesia, semenanjung tanah Arab, semenanjung tanah Melayu, sampailah benua-benua yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah serba ringkas tajuk kita berkenaan yang sempat saya sampaikan. Tuan-tuan pun mungkin dah biasa, mungkin di sekolah, di college, atau mungkin kalangan tuan-tuan ada yang terlibat dengan kajian geologi, lebih arif, lebih maklum tentang apa yang kita sebutkan ini. Cuma perbincangan ini nak menguatkan lagi, bahkan nak menambahkan lagi semangat kita untuk enthusiastic, mengkaji dan terus mengkaji, bertanya dan terus bertanya, sebagaimana kita sebutkan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada para malaikatnya untuk bersoal jawab dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita bersama. Sampaikan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Disampaikan satu ayat pendek daripada surah An-Naba, wal jibala autada, gunung ganang itu sebagai pasak. Mudah-mudahan boleh membuka pintu hidayah bagi mereka yang belum lagi mendapat hidayah untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Sekian dahulu. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.